Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua subscribers sekalian. Saya Azrul Izham daripada Roda Marhain. Hari ini kita nak buat apa? Kita nak buat review pemilikan. Berkenaan apa? Tu, nampak? Produk Azia. Saya punyalah. So saya hari ni saya nak share pasal produk Azia ni, apa yang bagus, apa yang tak bagus, dan ada beberapa isu yang saya nak masukkan dalam video ni. Jauh kita syuting hari ni. Kat mana? Dekat pekarangan rumah sendiri. So kepada yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Stay tune. Senang ya pakai situ, cuti kat rumah sendiri. Okey, jom cameraman. Okey. Produk Azia ni sebenarnya ni kereta milik saya lah, dan inilah kereta pertama saya. Yang mana saya beli kereta ni pada tahun 2016 bulan Januari. Okey. Untuk kereta ni kan sepanjang saya guna dah 5 tahun lebih lah. Yang mana pada masa tu ini, sebelum tu saya nak beritahu, ini adalah produk Azia mula-mula keluar diperkenal kat Malaysia ni. Inilah rupa dia. Yang mana kita tahu produk Azia ni dah 2 kali facelift. Tetapi yang ini, inilah yang paling otai untuk Azia. Yang mula-mula dia keluar kat Malaysia, inilah rupa dia. Ini adalah produk Azia variant SE. Ini variant pertengahan lah. Yang mana selepas SE ni ada variant hatchback dia, Advance. Okay. Yang mana untuk produk Azia ni pada masa saya beli, harga yang ditawarkan untuk variant SE ini adalah 36,800. Tak silap saya. Dan saya bagi, masa tu saya bayar dah deposit 10%. Bulanan saya bayar lebih kurang 390 untuk produk Azia SE. Yang menyebabkan saya memilih produk Azia variant SE ni, salah satu sebab dia ni, lampu albino dia ni. Sebab pada masa dia dilancarkan, mula-mula sekali Azia dilancarkan kat Malaysia ni, dia ada 4 variant, E, G, SE dan juga high spec dia Advance. Untuk E dengan G tu spec dia, lampu belakang ni dia tak dapat lampu albino macam ni. Dia hanya lampu merah tu bagi saya nampak biasa sangat, tapi lampu albino ni nampak lain daripada yang lain. Tu sebab saya pilih variant SE ni. Dan sebenarnya untuk variant SE dengan Advance, daripada segi luaran, skirting, semua aksesori sama saja pada masa tu. Dan satu lagi sebab ada spoiler dekat atas ni lah. So tak perlulah nak install dekat luar. Tapi kalau korang beli Azia spec E dan juga G pada masa tu, dia tak ada spoiler kat atas ni, so nampaklah bogel. Macam kereta tak siap. Ya. So satu lagi, sajalah nak tunjuk. Azia ni, walaupun korang nampak je dia macam kecil, tapi ruangan bonet dia ni sebenarnya boleh tahan luas. Yang mana saya rasa memang betul pun, dia boleh setakat 3 atau 4 luggage yang sederhana besar, dia boleh muat. So kalau nak pergi hantar orang pergi airport ke, nak pergi bercuti ke, so boleh sumbat luggage kat belakang ni. Tak adalah kata Azia ni kecil, walaupun daripada segi luaran nampak kecil, tapi daripada segi dalaman dia sebenarnya ruangan yang selesa. Tak luas, selesa. Nampak? Okay, kita pergilah kat bahagian tepi sikit kan, walaupun korang dah biasa tengok Azia. Okay, untuk kereta saya ni kan, untuk daripada segi makeup ke aksesori ke, bagi saya dah tak payah aksesori sangat dah, sebab ini variant SE dah lengkap dengan skirting semua. Cuma dekat bahagian tepi ni saya ada tambahlah sikit stiker Stripe M7 kat sini. Okay, sajalah nak nampakkan sikit macam cantik sikit. Dan selain tu daripada segi rim dia, yang ini bukan rim asal produk Azia SE ni bukan rim asal dia. Yang ini saya beli rim lain lah. Ni rim Myvi Icon. Siapa yang pakai Myvi Icon dia tahulah. Ni lah rim dia. Saja saya tukar selera sikit. Ya. Lepas tu
door visor ni pun kalau beli masa tu, kalau beli Azia ni pun keluar je daripada kilang. Door visor ni Pro 2 tak bagi. Yang ini door visor ni saya install sendiri lah. Saya pergi kedai aksesori dekat Kota Damansara sana tu. So saya install sendiri. So satu nak elak daripada kalau hujan air masuk. Satu lagi kalau buka tingkap lah air tu masuk. Dan satu lagi sebab nampaklah cantik sikit letak door visor. Ya. Jom tengok benda lain pula. Okey, masa saya beli Pro 2 Azia masa tu ialah first car kan. So masa tu baru kerja. Nak cadang je nak beli kereta untuk memudahkan saya pergi kerja dan sebagainya pada tahun 2016 tu. Masa saya beli Pro 2 Azia tu kan, masa sebelum saya pergi showroom tu, saya tak menjangkakan sebenarnya Azia ni dia ada ruang dalaman yang agak selesa. Walaupun bukan luas, agak selesa Yang mana cuba tengok ni kamera je dekat sikit. Luas babe. Saya ni tak adalah kecil sangat, tapi jarak kaki saya dengan kerusi depan luas babe. Ada ruang lagi tu. So kalau saya rasa tak ada masalah lah. So bila saya pergi showroom masa tu, sebelum saya nak beli kereta ni, saya pergi showroom, saya masuk dalam, saya tengok luas juga sebenarnya Azia ni. Walaupun luaran dia nampak kecil. Itulah Pro 2 Kelebihan Pro 2 ni dia pandai bermain dengan ruang. Yang mana kereta kecil pun bila dia pandai bermain dengan ruang, so kereta tu ruang dalaman dia akan jadi lebih selesa. Kalau kau nak luas, kau beli SUV atau MPV lah bang. Itu yang saya tak jangkakan untuk Pro 2 Azia ni. Ruang belakang dia selesa sebenarnya. Okey, kita tengok bahagian dalam sikit lah walaupun tak ada apa sangat pun. Okey, saja. Okey, so untuk Pro 2 Azia first generation, kau nampak ni? Nampak? Masih menggunakan kunci biasa. Yang mana kalau Pro 2 Azia yang sekarang ni, yang facelift ni, dia dah guna keyless entry. Tapi yang Pro 2 Azia first generation, masa mula-mula dia keluar kat Malaysia ni, pakai kunci babe, kunci biasa. So tak ada keyless entry walaupun advance. Okay, so ni ke bahagian dalaman lah. Start lah enjin dulu boh. Matahari dah naik dah. Dah nak tengah hari dah. Sekejap ya, ni meter dia lah. Gitu, okay. Okay, mula kita tengok meter lah. Inilah panel meter untuk Pro 2 Azia untuk variant SE dan Advance first generation Azia. Inilah rupa panel meter dia. Saya suka lah sebenarnya panel meter dia. Yang lain yang saya nak beritahu kat sini, ni lah, cuma radio ni radio biasa lah. Tak terdapat touchscreen multiplayer ni ada radio biasa je. Tapi bagi saya ni sudah memadai. Sebab niat saya beli kereta ni sebenarnya nak bawa pergi ulang-alik kerja saja. So tak perlulah touchscreen multiplayer bagai tu kan. So cukuplah dengan radio biasa macam ni. Pada masa tu Azia ni dia keluar first generation ni kan. Kalau korang nak yang touchscreen multiplayer tu, kena beli yang high spec variant advance, barulah boleh dapat touchscreen multiplayer. Kalau korang pilih SE pun dia tak bagi touchscreen multiplayer, dia biasa. Selain tu daripada segi seat pun kalau advance korang dapat yang leather seat lah. Tapi pada masa tu kalau korang pilih Pro 2 Azia variant SE, dia fabric lah, tapi seat dia cantik. Dia ada jalur merah kat sini. So saya sukalah. Itu je lah kot kan. Lepas ni saya nak share apa isu yang ada sepanjang saya menggunakan Azia turbo saya ni.
Yang turbo tu tipu ya. Alright guys, sepanjang pengalaman saya sendiri menggunakan Prodo Azia ni, ada dua isu lah bagi saya, quality issue lah kot. Yang satu isu tu tak apa, bagi saya tu benda kecil je. Tapi yang lagi satu isu ni pun bagi saya benda kecil juga. Tapi walaupun benda kecil pun dia menyakitkan mata saya. Menyakitkan mata dan ada kalanya menyakitkan hati. Apa dia? Ni dia punya getah dekat tepi pintu ni. Ni nampak ni? Dia terkeluar macam ni. So sekarang ni saya dah betulkan dia balik. So bila saya betulkan, akan sampai satu masa, 1 hari atau 2 hari, dia akan terkeluar macam ni. Ni dia terangkat macam ni. Yang ini rapat, yang sebelah hujung ni dia terangkat. So masalah ni saya dah pernah ajukan kepada pusat servis Pro 2 lah. Okay, saya dah ajukan ke service center Pro 2 dan diorang dah pernah gantikan dengan getah yang baru untuk dekat tepi pintu ni. Tapi bila diorang gantikan dengan getah yang baru, masalah ni masih berlaku sehingga ke hari ini. Saya pun tak pasti apa masalah dia, tapi getah ni memang suka terangkat lah. Ya, dah yang lagi peliknya, dia pintu depan je yang ada masalah macam ni. Pintu belakang so far Alhamdulillah ada sikit. Tapi benda ni, yang belakang ni dia tak pernah terkeluar terangkat sangat. Yang depan ni saja. Ini isu yang pertama. Isu yang bagi saya entahlah. Tapi benda kecil je kot kan. Tapi itulah, ada masanya bila kita tengok dia menyakitkan mata sebenarnya. Okey, selain daripada masalah dekat masalah getah dekat tepi pintu tadi tu yang saya tunjuk dia tu, satu lagi isu yang pernah saya hadapi bila sepanjang saya menggunakan Azia ni, berkenaan dengan water pump leaking. Masa tu saya dah guna kereta ni dalam, saya ingat saya dah guna masa tu 4 tahun ke 3 tahun lebih macam tu. So masa tu bila saya pergi service center Pro 2, saya nak hantar servis kereta saya. So service advisor tu dia bagi tahu saya lah, encik punya water pump tu leaking, so kita kena ganti, tapi ianya percuma sebab ada warranty. So tak ada apalah pun sebenarnya, tak ada apa sangat pun, water pump leaking je pun, ada air keluar sikit. So masa tu juga kebetulan diorang ada barang, so diorang kata kita proceed terus cik, kita tukar. So service center Pro 2 pun masa tu dia terus tukar dengan water pump yang baru, tanpa saya dikenakan sebarang bayaran lah, free je sebab ada warranty. So bagi saya benda tu benda kecil je kan, ada warranty, setakat water pump leaking kau tukar je lah kan. Itu dua benda yang saya hadapi lah sepanjang menggunakan Pro 2 Azia ni. Yang lain-lain tak ada masalah. Satu lagi kelebihan bila korang menggunakan Pro 2 Azia ni, yang bagi saya lah yang paling saya suka sekali daripada segi dia punya fuel consumption lah, penggunaan minyak dia. Yang mana kalau ikut penggunaan saya sendiri, saya isi minyak kereta Azia saya ni, jenis saya suka isi minyak seminggu sekali je. Jadi orang lain saya tak tahu. Selalunya kalau Isnin tu saya kerja, hari Ahad tu saya akan pastikan saya isi minyak lah. Biasanya pengalaman saya sendiri, untuk produk Azia ni, bila dah sampai 2 atau 3 bar tu, saya akan isi minyak RM40, terus dapat full tank. Okay. Dan full tank saya tu boleh tahan sampai seminggu. Daripada hari Ahad ni membawa ke hari Ahad minggu depan, punya jimatnya tu. Dan kereta ni memang saya selalu bawa, kebiasaannya bawa pergi kerja lah, ulang alik kerja. Dan kadang-kadang biasanya saya akan tukar, saya akan bawa, kadang-kadang saya bawa Myvi, kadang-kadang saya bawa yang inilah, selalu saya bawa pergi kerja. So yang Azia ni bila saya isi full tank tu RM40 tu seminggu. Jarak rumah saya ke tempat kerja saya pergi balik sehari lebih kurang dalam 56 atau 57 kilometer pergi dan balik. Itu saya punya pengalaman daripada segi kalau korang nak berjimat, nak guna first car korang, nak berjimat dalam pemilikan kenderaan. Untuk saya sendiri, ini minyak dia memang jimat babe. RM40 seminggu kau boleh balun. Ya. Dan kadang-kadang bila saya isi RM40 tu kan, selain daripada pergi ulang alik kerja, kadang-kadang bila saya tak kerja hari Sabtu ataupun Ahad tu, saya boleh lagi pergi ke tempat-tempat lain. So maksudnya jimat lah kita ni. Kau bayangkan full tank boleh pergi sejauh tu. Nampak?
Okey, kalau tadi daripada segi fuel consumption berdasarkan pengalaman saya sendiri, kali ni saya nak share sikit berkenaan dengan cost servis dia, cost maintenance dia. Bagi saya sendirilah, sepanjang pengalaman saya sendiri, kalau korang macam saya, untuk kereta saya ni, okey, untuk kereta saya ni kalau nak hantar servis dia, memang saya takkan hantar dekat bengkel luar. Memang saya daripada beli awal kereta ni, daripada saya beli, saya akan terus hantar ke pusat servis Pro 2. Sebab bagi saya, bila anda hantar ke betul-betul service center Pro 2, yang pertamanya barang original lah. Walaupun ada yang kata mahal sikit, tapi kalau korang hantar servis dekat bengkel luar tu, confirm ke barang tu ori. Tapi orang lain saya tak tahulah. Saya memang hantar servis dekat pusat servis Pro 2 sendiri, tak pernah miss. So sepanjang saya menggunakan Pro 2 Azia ni, biasanya lah kalau buat servis biasa, bukan major servis, biasanya kalau saya hantar servis tu, kos dia tu lebih kurang dalam 260 ke 280 something macam tu. Itu kalau servis biasa. Melainkan kalau saya buat major servis, dalam 430 something macam tu. Itu kalau major servis lah. Major servis ni dia buat semualah, dia tukar, tapi itu hanya pada mileage yang tertentu. Tapi biasanya dalam bawah RM300 lah sekali saya hantar servis ke pusat servis Pro 2. Okey guys, so setakat di sini saja perkongsian aku dalam share pengalaman aku sendiri, pengalaman saya dalam menjadi owner dalam menjadi owner kepada Pro 2 Azia. Semoga bertemu lagi di lain masa, di lain hari. Kepada subscribers, terima kasih kerana terus menyokong Roda Marhan sampai sekarang. Dan kepada anda yang tengok yang belum subscribe, bantu kami dengan tekan button subscribe kat bawah tu. Semoga bertemu lagi di lain masa, di lain hari. Assalamualaikum. Ingat, Marhan itu biasa, biasa itu kita. Ciao.